Kanomi Sorita, podcast Jawapan Sabah. Kita bercerita isu semasa, dengarkan suara anda dan bantah maklumat palsu di media massa. Saya Syed Galihing, hanya di Kanomi Sorita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Spektawan? Alhamdulillah. Lama sudah kita tidak berjumpa lah. Tuan. Last kita jumpa hari itu di Tawau rasanya. Betul. So pagi ini seperti biasa kita bersama dengan program Kanomi Sorita. Yes. Saya ingat Spektawan pun familiar dengan program kita ni. Ya, Kanomi Sorita, mari bercerita. Macam kita juga. Kita juga baik ni. Macam zaman sekolah dulu. Saya ingat sekarang ni macam scammer ni kan. Kita kerugian berbilion-bilion, macam pelik juga saya dengar. Kalau aduh lah, Inspektor macam mana? Itulah orang bilang sekarang ni. Orang bilang jenayah yang in trend sekarang ni. Kalau dulu dia punya penceritaan tu kan, kita ingat zaman kita di rumah-rumah, pagar sentiasa mau ditutup, pintu mau sentiasa berkunci. Kita takut orang datang ke rumah, acu pisau, ambil harta benda kita kan. Tapi sekarang tak sudah. Dan orang bilang duit dalam akaun bank kita senang saja. Bahaya. Boleh berkurangan sekiranya kita gagal untuk mengawal selia atau menjaga keselamatan butiran diri pribadi dalam era digital ni lah. Dalam era digital ini, keselamatan diri yang kita perlu jaga bukan hanya secara fizikal, tapi secara digital itu juga. Itu yang menyebabkan kerugian. Tak ada lagi hartamu. Kalau dulu ialah zaman dulu orang bilang kalau kau kena samun rumah, barang-barang di rumah lah hilang. Ini kalau kena samun bukan di rumah, samunnya terus ke digital apa? Digitalnya akaun bankmu, bukan lagi akaun bankmu saja, akaun bank saudara-saudaramu pun dia boleh, duit pun boleh hilang. Boleh dibuat oleh diorang begitu. Macam ibaratnya bunyinya ni pelik tapi benar kan? Kalau di peringkat tapi benar dan telah menjadi suatu fakta yang perlu kita terapkan dalam diri. Kalau dalam situasi sekarang ni kan, yalah, saya pun kadang-kadang terbaca juga dalam surat khabar, di media sosial, memang scammer ni macam menjadi-jadilah kan. Kalau di peringkat PDRM sendiri, jenis-jenis scammer yang boleh seperti mengkongsikan dengan kita. Iya. Dia begini. Apabila kita menceritakan penipuan itu kan, kita perlu faham dengan satu fakta yang sedia ada sekarang, iaitu kita sedang melangkaui suatu zaman media ataupun kedudukan era digital, di mana teknologinya itu sentiasa berkembang daripada hari ke hari. Jadi itu adalah faktanya. Jadi dia bergerak seiring juga dengan modus operandi dan penipuan-penipuan yang ditawarkan. Dengan berkembangnya teknologi itu, risiko-risiko itu juga semakin meningkat. Kenapa kita cerita begitu? Meningkat macam mana? Sebagai contoh, sekarang kita ada AI, di mana di dalam AI itu teknologi artificial intelligence. Ya, betul. Di mana kalau kita buat satu video ataupun rakaman video, kita boleh tukar muka kita pakai muka orang lain. Sampai ke tahap begitu sekali? Sampai ke tahap begitu. Jadi kita bayangkan dia sebagai contoh dia, kalau kita ingatkan kita video call dengan keluarga kita ataupun orang yang kita kenal, tetapi dengan kehebatan teknologi AI itu, sebenarnya penjenayah-penjenayah ini telah menggunakan gambar rakan-rakan kita dan ditampalkan ke atas penipuan, ke atas skema itu sendiri. Bahaya. Jadi itulah kita mau cakap, MO penipuan ini semakin meningkat. Dan teknologi itu adalah, walaupun dia memberi banyak kebaikan, tetapi ia juga membenarkan kepada pelbagai ruang dan peluang untuk digunakan oleh skema. Dahsyat. So berbalik kepada yang mesej Inspektor Wan kongsikan tadi kan, saya teringat lagi satu ketika dahulu jenis-jenis scammer ni, kalau dari segi rankingnya lah kan, di Malaysia ni, khususnya di negeri Sabah lah, paling tinggi lah, selalu orang kena scammer lah. Kalau macam ibu-ibu ke atau generasi muda ni pun, saya ingat pernah sekali saya terbaca dalam media sosial, ada seorang influencer ni, kira penggiat media sosial juga, tertipu dengan scammer ni. Saya ingat tu. Saya rasa itu yang wanita betul. Kita tahu. Dengan cerita dia
selalu ada di Sempurna sekarang tu. Betul. Kan. Kalau yang tahulah kan. YTJT lah, yang tahu je tahu. Tapi saya ingat lah, sebab dalam video yang dia tunjukkan tu, dia menjadi gusar dan panik. Tetapi dia berkelakuan bijak lah, sebab dia telah menghubungi peguam dia, yang mana peguam dia telah menerangkan kepada dia bahawa itu adalah suatu usaha penipuan itu mahu dijalankan ke atasnya. Itu adalah salah satu contoh jenayah penipuan, kita panggil Macau Scam. Macau Scam. Di dalam Macau Scam ini, dia menyamar sebagai suatu pihak berkuasa yang menakutkan kepada dia telah terlibat dengan salah laku jenayah dan sebagainya. Jadi untuk menyelamatkan dirinya ataupun untuk mengekal rekodnya yang bersih itu, ataupun untuk tidak mahu dirinya ditangkap, dia perlu akur dan patuh kepada arahan-arahan yang diberikan oleh penyamar yang menyamar sebagai agensi penguatkuasa itu. Itu salah satu contoh penipuan yang memang orang bilang kalau ada 5, kita boleh saya kongsikan 5 lah. Kita bilang the top 5 rank penipuan-penipuan yang popular, yang kita memang sedia kenal pasti dan kita memang tahu. Yang pertama adalah penipuan dalam talian. Penipuan dalam talian yang kita panggil penipuan e-dagang, e-commerce punya. Jual beli beg, jual beli kucing. Yang macam di Shopee apa semua tu? Bukan di secara Shopee adalah suatu platform lah. Bukan secara di Shopee. Kiranya dia menggunakan platform-platform lain untuk menjalankan perniagaan dalam talian secara luar, secara marketplace begitu. Tapi bukan platform yang tadi tu. Walaupun kalau platform tadi tu pun ada. Ini sebagai contoh bagaimana dia buat adalah dia mengiklankan di dalam platform itu. Contoh dia buat iklan dalam Lazada dan Shopee lah. Tetapi untuk urusan pembayaran yang ingin dilakukan, pembeli perlu membuat payment di luar daripada platform yang dinyatakan. Maksudnya itu boleh jadi penipuan je. Dahsyat. Jadi yang itu yang salah satu daripada 5. Yang kedua kita akan ceritakan pasal pinjaman tidak wujud. Ini pun benda wujud. Pinjaman tidak wujud. Kita ceritakan semua orang ada masalahnya sendiri dan dia mencari sumber kewangan tambahan. Jadi dalam dia mencari sumber kewangan tambahan itu, sebabkan dirinya sudah di blacklist dan tidak boleh pinjam duit secara bersemuka di premis dengan bank ataupun yang authorized money lender sebagai contoh, dia berpindah kepada pilihan membuat pinjaman dalam talian. Dan selalunya yang dalam talian ni memang tidak wujud lah. Memang penipu besar lah ni, skema besar lah. Kita akan membayar di sana fee, bayar guaman, membayar lagi untuk mengasih cantik kreditnya. Tetapi pinjaman 2,000, 3,000, 5,000 yang mahu dipinjam tu, dia langsung tidak dapat. Itu yang top, yang nombor 2. Yang nombor 3 topnya mungkin adalah Macau Scam tadi. Seperti sahabat kita yang popular itu, hampir jadi itu. Keempat adalah pelaburan tidak wujud lah. Orang mahu cepat kaya sekarang. Jadi dia mau ikut pelaburan. Dia tertarik dengan mungkin dalam penceritaan rakan-rakan yang tidak berapa dikenali di media sosial. Dia pun ikut. Masuk 10,000, kononnya masuk 10,000 dapat keuntungan 30,000. Padahal benda tu tak wujud langsung. Padahal benda tu memang tak wujud langsung. Kira palis, kalau ibarat bahasa kita sini palis-palis jauh kepala lah, jangan terkena kita. Betul. Dan yang paling last yang kalau daripada 5 yang top penipuan tu love scam lah. Love scam ni dia rangkaiannya banyak. Dia pecahan dia. Tetapi secara amnya apabila love scam ni penutup dia adalah apabila suatu entiti ataupun individu yang dicintai itu mahu menghantar suatu parcel kepada mangsa. Itu yang dia akan start macam-macam. Parcel tu bila mau sampai pagi mangsa tu singgah di customnya, singgah di PDRM amlannya, semua. Singgah di narkotiknya, jumpa dadah dalam barangan, berkait lah semua tu. So ya, saya tarik dia ni Spektor One. Kalau contoh lah kan, ialah macam contoh lah saya kena love scam lah contoh kan. Tiba-tiba saya disuruh telefon lah kan. Kalau di peringkat ialah kalau macam kita ni kan, ialah saya pun tak berapa arif pasal undang-undang apa semua ni. Betul. Apa tindakan yang perlu saya buat, John? Kalau contoh lah ada je perlu ke LHDN ke, perlu OMLA ke apa semua ni. Betul. Di dalam penipuan dalam talian ni, salah satu orang bilang perkara yang sangat vital adalah dia akan cakap kau berurusan dengan agensi penguatkuasa. Sebagai contoh PDRM ke, LHDN ke. Dan masalah yang timbul itu adalah mangsa ini apabila dia diberitahu sedemikian, dia tidak berurusan terus dengan tempat yang sepatutnya.
Sebagai contoh, kalau dia telah terima panggilan dan dinyatakan dia mempunyai suatu kes yang bersangkut dengan jenayah lah. Jenayah. Perkara yang terbaik yang perlu kamu buat adalah terus ke balai atau jumpa orangnya. Ini tidak dinafikan lah. Even saya sendiri, kalau kita yang polis ni lah mahu berhubung dengan orang awam pun dianggap sebagai scammer. Macam tu sekali. Betul. Tetapi yang membezakan adalah polis yang sebenar ataupun mana-mana agensi penguatkuasaan yang sebenar, apabila ditelefon, datang jumpa kita. Face to face lah. Face to face lah. Orang bilang kalau PDRM punya banyak balai polis di mana-mana ni. Tak kisah di satu Malaysia ni pun ada balai polis yang kau boleh berjumpa dan ada polis yang ada balainya lah. Ada balainya yang kau boleh pergi sana dan pergi bertanya. Direct lah direct kan. Terus tanya. Janganlah pergi balai sana, saya telah dihubungi oleh Inspektor Wan. Betulkah Inspektor Wan ni? Jadi balai tu akan telefon saya sendiri untuk kita sahkan dengan orang tu, yes betul. Kita memang orang yang sebenar lah, bukan scammer orang bilang. Tetapi yang gagal untuk mereka laksanakan mangsa-mangsa ini adalah mereka tidak berbuat sedemikian, mereka tidak semak, mereka tidak periksa, mereka tidak bertanya dengan yang sepatutnya. Malah dia terus berurusan dengan orang yang scammer dia yang di dalam telefon tu lah. Itu yang sampai duitnya hilang je lah, sayang. Hilang. Risiko kan. juga Betul. Kalau kita tengok sekarang ni kan, Inspektor Wan, betul, macam kebarangkalian berlaku tu, dia tidak kira usia, jantina, tahap pendidikan. Betul. Betul kan? Betul. Ini adalah cerita pasal di dalam istilah dia, penipuan ini ataupun kejadian menjadi sebagai mangsa penipuan ini boleh berlaku kepada siapa-siapa. Tidak kira. Dia tidak kira. Kau pandai kah, kau ada degree kah, master kah, PhD kah, ataupun kau umurnya 40 kah, 20 kah, 30 kah, even 15 tahun kah. Setiap daripada penipuan itu istilahnya telah di-engineeredkan. Specifically engineered merujuk kepada target audience yang mahu dicapai. Sebagai contoh, ini kajian yang orang putih buat lah. AARP, dia punya institusi tu. AARP. Tidak ingat lah apa dia punya ni. Tapi kalau boleh di Google, rakan-rakan boleh Google lah. Boleh. ARP menyatakan daripada responden tu ada 1000 responden dan 700 mangsa penipuan. Kajian yang telah dibuat tu, setiap daripada umur dan tangga aras tu akan mempunyai niche-niche yang berbeza. I see. Sebagai contoh, kalau tipu pelaburan, tipu pelaburan mengikut kajian yang dia telah buat adalah mereka yang mempunyai pendapatan melebihi 50,000 USD setahun dan kebanyakannya adalah lelaki. Kena hati-hati juga lah macam yang kita lelaki. Orang bilang yang lelaki akan lebih tertumpu kepada mahu mencari rezeki untuk keluarga, untuk lebih tu kan. Jadi diorang yang akan selalu kena kepada penipuan pelaburan. Ini pelaburan yang duit-duit lah, dia lain lah. Sama juga lah dengan macam pelaburan emas-emas apa semua kalau ni. pelaburan emas, orang yang pakai emas lah yang akan suka melabur dia. Itu dia akan specifically cater kepada target player. Orang yang suka kucing. Suka belah kucing, dia akan jatuh kepada target sebagai penipuan kucing. Penipuan jual beli kucing lah. Mau dapatkan kucing-kucing yang import, baka-baka yang hebat-hebat. Ini jadi sasaran dorang dia akan kan? jadi sasaran. Kalau yang suka pula aksesori kereta ni, aksesori kereta punya sama jugalah. Pernah adalah berlaku ya benda ni? Tipu tayar lah, sebagai contoh lah. Sebagai contoh, yang popular adalah tipu tayar. Memang benda ni wujud Kalau orang-orang yang di Tawau ke di Sempurna, ialah tayar BF apa semua tu memang sangat popular kan untuk digunakan kepada kereta 4x4 yang sedia ada. Jadi kalau dia boleh ditawarkan, kita faham satu biji tayar tu 1,000 lebih. Kalau dia jumpa harga yang 1,000, of course dia akan tertarik dengan tawaran itu. Sebab satu biji sudah diskaun 500, 4 biji 2,000 sudah. Jimat. Bagaimana tayar itu diperolehi? Dia tidak nilai. Dia tidak fikirkan benda tu kan. Scammer kah atau tidak? Scammer kah, tidak kah? Barang curi pun boleh jadi. Dia begitulah. Risiko juga lah. Risikonya begitulah. Betul lah, memang seelok-eloknya berurusan mestilah secara bersemuka. Bukan bersemuka secara persendirian. Pun masih ada risikonya. Kalau boleh, urusannya mesti mau di kedai. Ataupun legit seller bah orang bilang. Betul-betul lah bahkan istilah kita di sini. Yalah, kalau kita tengok Inspektor Wan, benda ni macam berderet sudah, bahkan banyak berlaku kesedaran. Mungkin kalau di peringkat Inspektor Wan sendiri kan, kemungkinan benda ni berlaku sebab apa Kemungkinan berlaku tu sebab dia faktor manusia itu sendiri lah.
Kalau daripada faktor kepada kita tu, yang pertama kita boleh katakan kurangnya ilmu. Kurangnya ilmu, kurangnya bertanya, kurangnya suatu pengetahuan ke atas perkara itu, kan. Dia mau beli tayar tadi. Contoh ya, betul. Contohnya. Disebabkan dia tidak ada ilmu untuk dia sendiri mengetahui sebenarnya tayar ni kalau paling rendah orang jual berapa. Yang high quality tu memang mahal lah kan? Mesti ada mahal lah. Sama ada mahal ataupun memang itulah harganya. Kau pergi mana-mana kedai pun paling rendah kau boleh dapat adalah paling-paling diskaun RM50, 100, 200. Itulah paling kurangnya. Dah boleh lebih. Jadi sebenarnya kalau dia mempunyai ilmu dan dia tahu kalau sudah kurang sampai 500 tu pastinya something wrong. Betul. Dekat jualan itu. Ada udang sebelik batu, fishy lah orang bilang kan. Hati-hati lah bang. Wrong. Dia boleh jadi penipuan satu dan dia boleh jadi nombor 2 barang curi. Tidak mustahil kan? Boleh jadi barang curi. Yalah barang panas dia boleh kau laju-laju. Takut dia kedapatan juga, takut kedapatan apa semua. Boleh jadi benda-benda begitu. Itu ilmunya lah. Yang kedua kita boleh ceritakan tentang sikap manusia itu sendirilah. Betul. Greed. Kita gagal untuk mengawal emosi kita untuk berfikiran secara kognitif dan waras itu sehingga kita sedang terpengaruh membenarkan diri jadi mangsa tu. We fail to think rationally and lurus. Terfikir ya benar tu kan. Yalah, untuk penipuan tu banyak yang dia akan buat. Sebagai contoh si pelaku-pelaku jenayah scammer ni, memang target dia itu. Dia mahu menyebabkan kita menjadi stres dan kita gagal untuk berfikiran dengan waras. Bagaimana dia buat stres tu ada cara dia lah. Satu dia bilang, "Bos, kau masih mau kah barang ni? Ada orang mau ambil sudah ni." Kalau mau kau mau sekarang. Macam push ban yang dia akan jadi push. Jadi dia wujudkan suasana of the urgency tu. If you want it, kalau mau barang tu kau kena buat sekarang. Jadi kita sudah disebabkan mengejar kalang kabut dia tu, kita gagal berfikiran lah. Itu adalah perkara pertama yang dia akan buat. Scammer apa-apa pun dia akan menjatuhkan dulu kita punya kawalan kendiri tu, kawalan emosi kita itu. Paling utama kawalan kendiri tu. Itu pun example itu yang jual beli lah kan, yang dia push kita desak lah. Yang second adalah kalau contoh yang makau-makau scam tu, dia akan mewujudkan ketakutan yang amat kepada kita. Itu yang kawan kita yang satu tu pun tengok videonya tu kan, bagaimana dia cakap dia sangat takut. Betul kan? Dan kita pun nampak daripada emosi dia memang sangat takut. Dan itulah yang berlaku kepada semua mangsa. Realitinya dia jadi takut dan hilang kawalan. Yalah, betul. Untuk berfikiran itu. Kalau kita tengok kan, ialah macam saya sendiri kan, kalau kadang-kadang saya terima juga panggilan ni John, tapi saya ada install yang Who's Caller. Betul. Kan? Who's Call. Terbaru lagi dari PDRM. Daripada PDRM adalah Who's Call. Kita ada buatkan suatu kerjasama Polis Jaya Malaysia melalui Jabatan Siasatan Jenayah Komersial telah mewujudkan satu kerjasama dengan Who's Call, di mana Who's Call ini adalah suatu aplikasi yang boleh membantu dalam membendung kita menjadi mangsa penipuan. Who's Call ni adalah suatu crowdsource in the sense of maklumat itu disumbangkan oleh semua pengguna. Jadi kebaikan dia ni adalah kalaulah sebagai contoh satu orang telah ditipu, dia kena tipu RM100, RM200 begitu. Jadi dia akan rekodkan nombor panggilan tu dan dia akan save sebagai scammer. Itu benda tu kita akan report. Benda tu akan disubmitkan di dalam aplikasi itu. Dan secara sumbangan orang awam itu akan digunakan pakai oleh semua orang. Semua orang akan nampak. Semua orang yang pakai aplikasi itu akan nampak bahawasanya pada tarikh sekian-sekian nama ini pernah didaftarkan sebagai penipu, scammer. Jadi ini akan membantu kita untuk berfikiran dengan lebih berhati-hatilah. Kalau kita jumpa balik satu kali, kita tengok nama tu ada orang pernah kena apa ni? Macam pernah sudah ni. Jadi stop lah. Janganlah teruskan. Jangan layan lah. Jangan dilayan ataupun carilah kedai yang lain. Ini kalau cerita melakukan pembelian lah. Elakkan daripada berurusan dengan orang tu. So itu salah satu kebaikan aplikasi Who's Call ini sebagai contoh. Betul. Yang mana kita semua patut gunakan. Sebab dia punya kekuatan aplikasi ini adalah daripada pengguna itu sendiri. Saya baru download ni. Memang terbaik lah. Ada promosi tu. Promosi 1 tahun kah? Betul. Tu saya galakkan memang ramai kena install lah benda ni. Betul. So, ialah kalau tengok dari segi penceritaan Inspektor Wan kan, memang saya agak tertarik juga. Kalau kita fikirkan sejenak, macam mana kiranya kalau
orang awam ni kan, kita memupuk kesedaran dorang lah. Orang awam macam mana? Kita yalah, kalau macam saya sendiri ataupun spektawan keluarga kita terdekat kan, kadang-kadang kita ni terlepas pandang benda-benda kita tidak baca di newspaper, media sosial kan, berita harian apa semuanya. So kita just dengar-dengar cerita begitu tanpa kita mengalaminya tu kan, kita tak tahu bah. Betul. So kalau di peringkat kita sendiri pun, kalau kita nak wujudkan kesedaran orang ramai tu, masyarakat umum, macam mana? Ilmu ya. At the end of the day, ujungnya pangkalnya adalah ilmu lah. Macam yang kita ceritakan dengan tadi tu, semua orang awam, rakyat perlu faham bahawasanya kita sudah melangkau di dalam era digital dengan perkembangan teknologi yang sentiasa meningkat. Dan setiap daripada peningkatan itu akan memberi lebih banyak, walaupun ada kebaikannya yang banyak, tapi juga akan membenarkan kepada pelbagai risiko-risiko MO yang semakin mendatang ni boleh menjadi. Betul. Setuju. Jadi kita perlu follow. Di mana konsep follow itu adalah kita perlu ambil tahu, dapatkan ilmu-ilmu yang berkaitan supaya kita tahu benda ini boleh menjadi suatu MO pelaksanaan penipuan, yang mana kita boleh menjadi mangsa. Itulah ilmunya itulah. Dan yang lain-lain kita perlu sentiasa ingatkan kepada orang lah, keselamatan data digital ini perlu dijaga. Jangan dikongsi. Passwordnya macam mana kita simpan, risiko juga lah kan. Betul. Dan kalau boleh saya tambah, di mana satu risiko penipuan yang up ni sekarang ni adalah install APK, istilah dia. Itu macam mana pula tu? Ini sebagai contoh dia punya penceritaan. Kalau fakta dia mahu membuat tempahan homestay. Okey. Tapi kalau membuat tempahan homestay tu disuruh install aplikasi dulu. Itu dia punya modus operandi. Jadi okey. Kau mau beli, kau mau dapatkan servis cuci rumah. Ada promosi-promosi kan. Tetapi untuk mendapatkan servis yang dimaksudkan ini, disuruh kau install barang dulu. Moneylender sebagai contoh. Moneylender yang tipu ni lah kan. Pinjam sana, pinjam sini, aplikasi apa semua tu kan. Yang kita install dalam telefon tu. Di semasa kita menginstall aplikasi itu, kita akan membenarkan banyak benda. Aplikasi inilah disebabkan dengan kemajuan teknologi ini, membenarkan data-data kita dalam telefon itu, data pribadi kita, diambil dan dirampas oleh orang. Sampai ke tahap begitu sekali? Sampai begitu. Itu yang akan jadi cerita nombor tag. Kita anggap kita tidak pernah berurusan dengan orang untuk apa-apa transaksi. Betul. Duit tiba-tiba berkurang dalam akaun. Betul, ini saya pernah sekali kena. Jadi inilah item-item dia. Even di Facebook sekali pun, spektawan, berlaku juga penipuan-penipuan dengan scammer ni. Betul. Itulah kita cakap. Semakin dengan kemajuan-kemajuan teknologi itu, semakin banyak cara orang boleh masuk. Jadi kita kena sentiasa well equip ourselves lah untuk elak kita di mangsa tu. So, saya ingat mungkin kita ni mau biarlah benda-benda ni kita elakkan juga kan. Kalau di peringkat spektawan sendiri lah kan, mungkin pernah mengalami atau tidak pernah? Alhamdulillah. Setakat ni kita mendoakan lah, kita berdoa untuk kita semua well equip lah. Darah marak ada yang kena lah kan. Ada kena ya? Ada juga. Sebab itu kita cakap penipuan ini boleh jadi kepada siapa-siapa. It come when we least expected. Dan kita juga perlu faham bahawasanya penipuan ini memang telah diengineer dan dikater kepada setiap tangga umur, tangga pendidikan tu. Ada saja. Dia punya match apa semua ni kan keperluannya. Macam tambahan ni kan. Kalau orang bilang tipu menang peraduan, orang yang pendapatannya tinggi-tinggi, taklah mungkin tertarik dengan tipu yang menang-menang 10,000, 20,000 ni kan. Sebab duitnya memang banyak kan. Tapi untuk mereka yang mempunyai pendapatan yang rendah, ataupun sebagai contoh yang ARP punya survey tadi tu kan, dia akan tulis sana tipu loteri. Tipu loteri pula dia akan cater kepada specific market yang pendapatannya below 15,000 annually. Dan yang umurnya pun dia nak sebut umur pula. Dia pendapatan lah. Pendapatan dia macam tu. Orang yang berduit-berduit ni dia akan target untuk tipu pelaburan. Orang yang tidak berapa berduit ni dia akan menjadi mangsa kepada tipu peraduan. Dan tipu yang untuk makau-makau scam ni ataupun love scam, dia akan cater kepada set to say ialah wanita yang kesunyian apa semua ni kan. Dan sekarang istilahnya sunyi itu tidak sunyinya wanita je lah, lelaki pun ada juga tetapi yang untuk kajian yang di ARP buat tu, dia memang ada dinyatakan lah wanita yang umurnya sudah melebihi 40 ke atas, 40 years old. So berbalik kepada yang cerita awal tadi tu kan, Spektawan, kalau yang sudah melibatkan kerugian apa semua ni kan, contoh yang melibatkan kerugian ratus ribu juta ni kan, contohlah kalau mangsa tu sendiri terlibat, sudah dia report polis apa semua, kemungkinan besar dia dapat wang tu kembali, adakah atau tiada?
tidak secara inilah. Kita tidak menjanjikan sebab most of the time penipuan ini dia berlaku dengan sangat pantas. Wang ringgit itu dia tidak akan ada lagi di sana. Dia sudah jalan dengan cepat. Ibaratnya kita innalillah lah, tidak? Ya, dia akan jalan terus. Dia bilang kalau kita jumpa yang pemilik, sebagai contoh wang itu telah dipindahkan. Kan? Kita dapat tangkap kepada pemilik akaun bank yang mana wang itu telah dipindahkan oleh mangsa itu. Ya. Wang itu sudah tidak ada dalam akaun bank itu. Memang sudah totally tidak. Memang habis lah. Sudah tidak. Namun begitu, usaha yang telah dijalankan oleh Polis Diraja Malaysia dan juga Bank Negara Malaysia, kita panggil sebagai NSRC, National Scam Response Center 997. Itu koordinasi antara bank, koordinasi Bank Negara, PDRM dan lain-lain agensi penguasaan yang berkaitan. Di mana membantu untuk kita melihat dan kita boleh cuba untuk menyelamatkan wang kita daripada hilang terus. Di mana apabila kita menyedari kita sudah menjadi mangsa dalam penipuan, kita kontak 997. Tindakan yang akan dilaksanakan oleh pihak NSRC ini dengan kerjasama Bank Negara dan lain-lain, dia akan sekat akaun bank tersebut. Yang penerima scammer tu lah. Dan sekatan ini dia akan membuat kajian untuk beberapa layer. 1 layer, 2, 3 layer. Jadi kita akan tengok aliran wang tu pergi mana. Tempoh tu dia ambil masa berapa lama? Perlu segeralah. Dia akan, ini adalah tindakan yang dilaksanakan secara teruslah. Apabila dia menerima panggilan itu, dia akan terus membuat usaha yang kita jalankan untuk terus cuba untuk menyekat daripada aliran wang itu dikeluarkan secara tunai. Dia kalau sudah keluar secara tunai itu tunailah. Tapi sekiranya ianya masih dalam pergerakan dari akaun ke akaun, masih ada duit itu di dalam, usaha boleh dijalankan untuk kita menyekat duit aliran wang yang dimasukkan. Contoh lah kan, kalau kita tengok yang terlibat, contoh saya lah kan jadi scammer, duit tu masuk ke akaun saya, contoh. Betul. Lepas tu kalau orang yang kena scam tu report dengan bank, adakah kemungkinan duit tu boleh kembali? Ini usaha yang dijalankan oleh bank. Tapi memang sekiranya wang itu telah berjaya disekat, kita memang ada dengar penceritaan daripada mangsa bahawasanya wang itu berjaya dikembalikan kepada mereka. Jadi sekiranya dia berjaya menyekat aliran wang itu. So tempohnya tu Inspektor Wan, antara bank dengan mangsa tu berapa lama? 24 jam ke apa semua? Untuk urusan pengembalian wang tu tertakluk kepada SOP yang diberikan oleh bank masing-masing lah. Dia untuk tindakan yang kita jalankan ataupun NSRC jalankan, dia akan disekat aliran. Yang kemudian tu terpulang dengan urusan mangsa dan juga bank lah untuk mendapatkan kembali wang yang dimasukkan. Untuk Polis Diraja Malaysia, our main concern is that salah laku jenayah telah dilakukan. Boleh ambil tindakan lah dengan, dan kita akan menjalankan tindakan mengikut kuasa undang-undang yang telah diberikan atas kesalahan salah laku jenayah. Begitu. So kena apa-apa kesedaran lah Inspektor. Ya, dia kiranya begitulah. Betul. So the last ni sebelum kita ke ibaratnya ke hujung jalan ni, kalau Inspektor Wan sendiri untuk memupuk kesedaran masyarakat ni kan, tindakan-tindakan yang perlu diambil lah, tindakan yang penekanan lah untuk bagi kesedaran kepada masyarakat umum. Betul. Seperti kita balik kepada asal lah, pangkal dia ilmu. Jadi salah satu orang awam apa yang kita boleh buat adalah follow kepada Facebook Polis Diraja Malaysia, follow page Bank Negara Malaysia, follow page KPD NSCP ataupun mana-mana agensi penguatkuasaan yang berkaitan. Kerana setiap daripada page-page agensi penguatkuasaan ini ada memberi info ataupun maklumat-maklumat yang terkini berkaitan dengan dan setiap daripada itu adalah berbeza lah. Berbeza kandungannya. Untuk kita mengetahui info-info yang terkini sesuai dengan peredaran zaman digital ini. So kena sentiasa follow up. Dia banyaklah, bukan hanya agensi penguatkuasaan. Sebagai contoh, perbankan sendirilah. Ada daripada juga dia akan update semua dari masa ke semasa. Bank dia akan update aplikasinya. Jadi kita kena follow. Yang minta dalam contoh dalam saya tarik dengan bank tadi kan, kalau kan sekarang kadang-kadang bank tu minta up to date dia punya sistem, kita follow macam mana? Update dalam sistem ini adalah salah satu perkara yang kita jumpa dalam perkara ini adalah betul tindakan untuk update itu sudah betul. Tetapi kita tidak melaksanakan benda itu di dalam cara yang sebetulnya. Kita terima alamat email. Sebagai contoh lah. Please update your current detail perbankan. www.
bukan maybank. Oh, kena hati-hati juga. Dia bukan jadi maybank. Jadi email tu masuk sama kita. Tapi yang hantar email dengan kita tu bukannya maybank. Contohlah, dia jadi mybank ke. Kena hati-hati lah maksudnya kan. Jadi ini adalah istilah penipuan dari segala phishing lah. Dia akan cuba mengaburi suatu detail-detail itu untuk kita gagal berfikiran dengan rasional tu dan kita memberikan maklumat detail kita. Dan at the same time, bila kita sudah bagi detail tu, we already release the kebenaran penjagaan akaun bank kita itu kepada mereka. Kebarangkalian kena scam memang tinggi lah. Dia boleh jadi begitu. Itu saya cakap, penipuan ini dia memang dibuatkan secara begitu. Dahsyat. Banyak kaedahnya. Kalau kita tidak alert, kita gagal, kita kurang ilmunya. Yang ini balik ilmu tadi. Yalah, kita boleh tahu, oh ini tak betul ni. Kalau yang betul punya, mesti yang begini punya. Jadi itulah ilmu itu penting. Kita boleh membezakan yang betul atau yang betul salah ataupun yang salah lah. Bahaya juga lah kan. Ya betul. Yalah, benda ni kadang-kadang berkaitan juga dengan kehidupan seharian kita kan. Betul. Even saya ingat macam penipuan kad kredit pernah berlaku. Penipuan kad kredit. Kadang-kadang yalah, macam saya ada je tengok filem Hindustan ni kan. Ya, betul. Dong advance lah macam kadang kad kredit tu dong clone apa semua. Ya. Benda ni boleh berlaku. Pernah berlaku. Tapi tidak sepopular dahulu lah. Kerana bagi scammer ini lebih sukar untuk kemajuan teknologi tu kan. Kad kredit punya kad itu sudah semakin hebat dan jarang sudah kita dengar kan. Maksud saya, bilangan kes ni tidak seperti tahun-tahun yang dahulu lah. Jadi kecil je lah. Jadi yang lebih banyak bila menceritakan tentang akaun bank ni adalah isu tag itu sendiri. Dia sudah tidak perlukan kad kredit untuk swipe bank. Betul. Daripada online banking itu sendiri, dia sudah boleh mengambil wang kita. Jadi buat apa dia mau klon kad bank apa semua? Tidak perlu lagi lah. Kemajuan teknologi itu, MO yang mana yang lebih mudah kepada mereka, lebih senang dapat. Itu yang akan lebih naik. Memang kad kredit tu sudah kurang kedengaran lah. Terutamanya bila cerita klon kad kredit tu. Memang sudah kurang lagi berbanding tahun-tahun yang dahulu. Yalah, harap-harap kita ni tak terlibat lah kan, Malaysia ni khususnya. Ya, betul. Kalau yalah, tengok sekarang ni kan, kalau kita membeli bela di mana-mana pun, macam even di restoran apa semua, kita suka pakai yang QR. QR pula. Betul? Kalau QR ni ada tips yang boleh Inspektor Wan kongsikan untuk kita mengelakkan kena scam? QR tu yang paling tips tu adalah kalau urusan QR tu mesti bersemuka lah. Sebab kita perlu pastikan QR ni hanyalah sebagai suatu link untuk gateway payment tu dilaksanakan. Jadi sebelum payment itu dilaksanakan, pastikan you are berurusan dengan penama yang sebenarnya, sepatutnya. Pastikan betul-betul lah. Betul lah. Kira bila sudah di-scan tu, kalau kita beli ayam Uncle Bob lah. Contoh, Contoh kan, di kedai Uncle Bob tu. Bila di-scan tu, keluarlah ayam Uncle Bob. Kalau bukan Uncle Bob, jangan bayar. Kalau bukan Uncle Bob pun, kita tanya dulu. Ini yang secara bersemuka kita nampak lah. Tetapi kalau yang secara online punya tu, yang dihantar QR apa semua tu, please scan to do the payment. Ini pernah jadi mungkin sebagai penceritaan, sebagai contoh. Derma-derma di masjid lah. Betul. Ya, memang selalu derma jadi trend lah sekarang kan. Dia letak-letak apa semua tu kan. Jadi ada juga pernah senario yang kita menemui, dia menukar slip QR tu sampai begitu ke tahap begitu slip tu kan, dia tukar kepada persinggiran punya. Jadi orang datang pergi masjid, sebagai contoh dia scan QR. Dia ingatkan dia derma kepada masjid. Orang tidak baca lagi. Orang tidak baca, tapi nama tu sudah akaun persendirian kan. Bukan akaun masjid. Ya. Jadi yang ini kita memang kita kena mohon kepada mereka yang meletakkan QR ni di tempat awam ni, kena sentiasa berjaga lah. Sebab dia hanya pada QR. Ini boleh kita gunakan scammer juga lah kan? Dia scammer juga. Siko juga lah. Ya, Okey, Inspektor Wan. Sebelum kita berhenti pada pagi ni, pesanan dan harapan Inspektor Wan. Berbalik kepada asal. Ya, macam asal tadi kan. Kita perlu sedar bahawa teknologi semakin berkembang. So kita ini perlu follow teknologi itu juga untuk mengelakkan kita jadi mangsa dalam penipuan. Kan? Dan sebagai tambahan adalah saya ingin berkongsikan kepada anda semua, pendengar-pendengar yang dikasihi, antara usaha yang telah dijalankan oleh Polis Diraja Malaysia untuk mengekang, membendung salah laku jenayah ini, untuk menambahkan keselamatan kendiri kita ni, yang pertama adalah NSRC itu sendiri. Di mana sekiranya merasakan diri anda telah menjadi mangsa di dalam
senario penipuan dalam talian, directly call the number 997 untuk melaporkan. 997. Ya, 997. Okey. Ini kalau sudah kenal lah. Lepas tu kalau yang awal-awal pula adalah sebelum kita melaksanakan sebarang pembelian atau melakukan online payment secara transfer, selalu perbankan dalam talian lah. Ya, betul. Semak dahulu akaun bank yang dinyatakan, semak juga nombor telefon yang dinyatakan. Dua benda tu. Ya. Okey. Bagaimana kita hendak melakukan semakan? Usaha yang kita telah jalankan mewujudkan suatu platform www.semakmule.pdrm. Kita Google Semak Mule Polis Diraja Malaysia tu. Jadi dalam platform itu kalau kita key in akaun bank itu pernah dilaporkan, dia akan tulis tu berapa carian telah dilaksanakan. Lepas tu dia akan tulis juga akaun bank ini ada terima berapa laporan polis. Jadi dia akan nyatakan. So ini adalah langkah-langkah awal untuk membendung kita meneruskan jadi mangsa. Itu dua yang main lah yang sekarang. Dan third dan lain-lain yang usaha kita boleh buat adalah kalau menjadi menerima unsur suatu perkara yang tidak pasti ini, pergi tanya orang yang tahu lah. Kalau berurusan dengan Polis Diraja Malaysia yang menelpon tu, pergi jumpa polis. Tanya terus. Kalau dengan LHDN, pergi counter tanya. Semalam saya kena telefon LHDN. Contohnya begitulah. Kalau bilang ada parcel di sana di sini, pergi tanya, pergi counter JNT, Pos Laju ke apa. Pergi tanya face to face lah. Apa-apa urusan untuk yang kalau kita tidak pasti, dapatkan maklumat yang lebih lanjut. Tanya kepada yang berkenaan. Saya harapkan itu adalah tips yang kita boleh kongsikan secara tambahan lah. Boleh membantu lah. Dan menjadi manfaat kepada semuanya dan boleh mengelakkan kita daripada menjadi mangsa dalam penipuan. Betul. InsyaAllah. Terima kasih Inspektor Wan. So pastikan sebelum kita akhiri sesi kuno Misorita kita pada pagi ini, pastikan anda tidak jadi mangsa. Misorita. Ya. Mari kita bercerita. Okey. Semoga dengan cerita-cerita ini menjadi manfaat kepada semuanya. Terima kasih. Thank you Inspektor Wan. Baik, terima kasih. Next time kita boleh jumpa lagi. Ya, insyaAllah. Jangan lupa jalan-jalan ke KK, ke Jabatan Penerangan ya. Boleh. Dan nasi lalap kah? Ada boleh, ada masalah. Menarik bukan? Bukan setakat mendengar kami bercerita. Kongsikan pandangan anda bersama kami di Kano Misorita. Jumpa di episod akan datang. Follow, like, share dan komen.